Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama bincang tentang kaedah kehidupan kita, di mana kita nak ubah sikit cara hidup kita supaya kita dapat menggunakan segala pemberian Allah dengan terbaik. Umpamanya kita banyak makan dan kita pun banyak buang sisa-sisa makanan. Kalau kita ikut betul-betul, kalau kita buang sebutir nasi pun, kalau bagi kat itik kutip. Allah dah sediakan semua matlamat hidup kita, kita boleh recover balik apa-apa yang pemberian Allah. Sama ada kita makan, binatang makan dan diguna pakai sebagai baja dan sebagainya. Jadi kita mengambil kaedah tersebut untuk memberi penerangan kepada warga-warga kampung lah, saya kata. Orang yang banyak bahan-bahan organik yang terbuang. Umpamanya kulit-kulit buah, kulit-kulit sisa-sisa yang kita masak, ambil isi dia, kita buang kulit, buangan jadi sisa dapur. Buangan dapur dan sebagainya. Jadi kita ambil kaedah bahan-bahan tersebut kita boleh guna pakai semula. Recycle semula. Kita gunakan kaedah mikro ini untuk kita gunakan bahan-bahan yang terbuang tu digunakan sebagai habis-habis lekeh lah, baja. Dan kita boleh gunakan untuk buat baja cecair dan baja-baja kompos. Dan juga kalau kita tambah nilai dengan bahan-bahan tersebut yang kita pilih, kita boleh buat bahan pembasuh, sabun. Sabun daripada bahan-bahan yang ada asid, bahan-bahan yang boleh tambah nilai Minyak masak yang minyak masak tu, buangan-buangan macam gelas, paper dan plastik tu ada orang dah duk ambil dah. Benar. Tapi hadut kita duk buang dalam tong-tong sampah tu bahan-bahan sisa makanan. Maknanya kita beli buang tanah, kita ambil isi, kita taruh kulit. Buang tanah busuk sikit, kita taruh buang. Jadi bahan-bahan organik tersebut yang kita boleh gunakan semula, kita boleh buat fermentation guna mikro, dan ayak tersebut kita boleh jadi baja. Baja cecair ataupun sabun cecair. Yang mudah sekali. Jadi kita duk pergi buat training dekat komuniti di masjid, di sekolah, di kampung-kampung, komuniti yang ada tempat lah yang kita boleh guna pakai balik cara ni. Jadi saya pun dah pernah dijemput berucap dalam televisyen tentang zero waste ni, iaitu kita guna pakai balik. Dan kalau ikut sistem circular economy, ekonomi kitaran. Maknanya ekonomi kitaran ini tidak ada bahan buangan. Dia masuk semula dalam ekonomi. Jadi bila kita tak ada waste, harga pengeluaran kita akan jadi rendah. Dan kita boleh guna pakai balik bahan-bahan yang berguna. Dan kita boleh jadikan bahan yang berguna. Dan bila tak berguna, jadikan yang berguna. Dan kita boleh guna pakai sendiri. Dan disebabkan kita boleh buat baja sendiri, kita patut buat pertanian sendiri. Dan kita boleh bela binatang-binatang yang boleh makan hasil yang buangan kita. Dulu dalam kampung, orang bela lembu, orang bela kambing, bela ayam. Banyak daripada sisa makanan kita bagi dekat binatang. Itu salah satu konsep yang kita boleh hidupkan semula. Dan kita punya wawasan untuk masa depan, kita patut keluarkan bahan-bahan makanan daripada kampung dan kita boleh jual di pasaran. Daripada kampung pergi ke pekan. Sekarang ni hak pekan pula kita duk bawa main ke kampung. Anak-anak cucu-cucu kita duk makan KFC, duk makan McDonald's, semua main daripada pekan. Orang kampung pun dah tak tahu bela ayam, tak tahu bela kambing, tak tahu bela lembu dengan cara komersial. Jadi sebab tu kita terpaksa import. Kita import daging bertan-tan setahun. Nak raya import. Dan banyak kita makan daging import, daging frozen. Dah lupa kita nak ataupun tak mampu dah nak beli daging-daging yang harga RM40 sekilo, RM45 sekilo. Kalau daging import RM20 sekilo saja. Tapi kalau kita bela sendiri, kita tak jual pun, kita boleh makan bahan yang baik. Macam beras. Kita tanam padi tapi kita tak makan padi yang kita tanam. Kita jual. Lepas tu kita ambil padi subsidi, beras subsidi yang paling murah harga dia. Jadi kita tak makan bahan yang terbaik. Jadi kita kalau kita duduk kampung, kita patut makan semua bahan-bahan yang terbaik, yang original, yang kita tahu main daripada mana. Ini kebanyakan barang-barang yang diimport, walaupun kita kata halal, tapi kita tak tahu cara dia buat macam mana. Tak macam yang kita makan, bahan yang kita buat sendiri.
Jadi buat masa sekarang ni paling genting ni sekarang. Kita boleh tengok harga-harga barang naik. Harga ayam naik, harga daging naik, semua harga barang akan naik. Sebab PKP, sebab masalah kartel dan sebagainya. Kalau kita independen, kalau ikut konsep akhir zaman yang satu hari nanti mungkin kita tak cukup makan. Kita patut ada keupayaan buat sendiri makanan, tanam sendiri pokok-pokok vegetable ataupun sawi, kangkung habis lekeh pun tanam kangkung pun kita tak payah duk beli. Serai, halia. Ada sikit kawasan pun boleh tanam. Tapi kita terpaksa beli. Beli pun mungkin murah daripada pasar malam beli. Tapi kita tak tahu kualiti macam mana. Kalau kita tanam sendiri semua tu, kita tahu kualiti dia. Kan kita makan bahan-bahan yang terbaik. Jadi saya ni mempelopori lah sistem circular economy, zero waste community ni. Kita patut train orang kita macam mana nak berhemah tinggi dan mengurangkan lagi pembuangan. Sebab pembuangan tu akan merosakkan harga barang kita akan naik bila kita buang. Kadang-kadang kita tak sedar sebab kita ada duit. Bila masa bahan tak ada, baru kita sedar. Kalau ikut kajian yang saya pergi di pemandu, diberitahu, kebanyakan keluarga di Malaysia daripada gaji ataupun hasil tiap-tiap keluarga cuma 20% saja pergi untuk makanan. Jadi bila harga makanan naik, you 20% dah juga daripada gaji you beli untuk makanan. Itu kadang-kadang kita dengar budak-budak pergi universiti pun tak cukup duit nak beli nasi, makan nasi dengan kuah ya. Dah berlaku. Jadi bila kita mengawasi diri kita supaya kita lebih independen, lebih berdikari, kita akan dapat tambah nilai bahan-bahan makanan kita yang lebih baik daripada apa yang kita dapat sekarang ini dengan kita zero waste mentality. Kemudian pula tu kita semua nak kerja dalam industri. Kita tak mau kerja di bidang pertanian. Sebab tu banyak keluaran universiti walaupun tak ada kerja, tak ramai yang sanggup balik kampung, ada tanah kosong, gunakan masa yang terbuang, termasuk go back agriculture. Dia balik ke pertanian. Jangan kita harap industri saja nak jaga masa depan kita. Sebab kita satu negara yang mengimport terlalu banyak bahan-bahan makanan. Dan kita pun nak cari bahan-bahan yang halal. Bila kita ada kapasiti, kita akan ekspor kita punya bahan-bahan makanan dan kita punya halal status ni yang JAKIM ni memang seluruh dunia suka. Kalau bumi kita ni memang subur. Memang subur, matahari ada, tanah ada. Kita hendak usaha saja. Tapi di kampung kita tengok banyak tanah yang tak di-develop. Sebab tak ada orang. Orang kampung pun lari duduk dalam pekan. Lepas tu anak muda pergi ke pekan. Kena panggil mereka balik mai. Dan saya boleh train mereka. Ya Allah. Yang terpenting sekali, kita ambil yang hak asas lah. Kita ambil asas pertanian kita. Kita dapat mewujudkan satu komuniti yang bahan makanan dia cukup. Terutama di utara ni kita tanam padi sendiri. Bahan asas beras dah kita tak payah beli. Beras juga kita boleh buat bahan untuk buat mi, bihun. Di petani saya masuk kampung, sebahagian depa bersawah tu depa simpan untuk makan. Sebahagian untuk makan. Memang kita yang mana kita tanam, yang tahu yang baik tu kita makan, yang terbaik. Jadi kita jual pun kita jual benda yang terbaik sebab kita tanam untuk kita makan, bukan kita tanam untuk jual. Lepas tu kita jual yang baik, kita makan yang tak baik. Sebab kita perlu. Sebab sekarang ni bentuk kehidupan kita duk cari benda yang senang. Benda yang senang dan murah. Asnaf program, perlis program. Ini kita dah buat program Asnaf. Kita buat program di masjid-masjid supaya nak menghidupkan balik suasana berdikari. Kurangkan bahan buangan. Kita gunakan bahan buangan yang kita duk buang tu bagi jadi hasil. Kita mula jadi sentra kita punya program utama kita tu kita fokus pada karya masjid lah. Karya masjid, sekolah. Lagi
grup-grup yang NGO, apa jenis komuniti lah yang ada kesepakatan, dia boleh buat secara grup. Dan terbukti bila depa tahu, School program. depa akan ambil usaha. Sekolah ni komuniti yang bukan Islam pun depa mau juga hidup dalam kaedah zero waste. Dan yang mana yang Kunci program Aman Suria Damansara. dia ada duit tu, dia boleh beli bahan-bahan yang kita boleh buat. Bahan ni tanpa kimia. Jadi orang-orang yang gatai tangan apa semua guna bahan-bahan kita buat sendiri, sabun untuk mandi dan shampoo apa semua kita boleh buat. Saya sendiri 4 tahun dah saya tak nak beli shampoo. Tak nak beli sabun untuk diri saya. Benda yang kita boleh buat. Dan ni grup-grup orang pencen. Apa panggil warga emas. Terutama yang perempuan-perempuan, dia pun cukup suka. Dia macam pergi kelas memasak. Dia pun tahu mana bahan yang boleh buang, mana bahan yang tak boleh buang. Yang buang tu ada orang dah recycle. Kertas, gelas, minyak masak, dah ada orang kutip. Plastik sekarang Minyak di masak Thailand depa buat sabun juga minyak masak. dia ada boleh banyak benda dia boleh recycle, tapi kadang-kadang dia duk jual balik pakai bahan. Yang tu yang jadi Itu tak ceramah masalah, balik, dia campur ceramah. halal tak halal apa semua kita tak tahu. Tapi ada orang yang boleh Kalau kita sendiri proses. kena pasti minyak masak orang kita yang ni yang nak buang tu kita ambil tak apalah kan. Tapi kalau kita cara umumnya tu dia campur habis semua. Dia campur semualah. Dah kalau macam hak minyak masak nak goreng untuk bahan binatang boleh buat kan. Tapi yang pentingnya macam plastik bila dah banyak dia boleh buat biodiesel. Gas boleh buat energi. Matahari, solar, energi. Lembu belah lembu Tak lembu, tak buat kami gas. semua boleh buat gas dan sebagainya. Maknanya bila ada bahan-bahan buangan kena satu grup